Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Nordi, bernomor matriks BA22110419. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan tajuk perbincangan tema-tema penting pra dan pasca pandemik sistem pengurusan maklumat dalam sektor pendidikan. Jadi dalam bahagian pengenalan, EHRM merupakan salah satu disiplin yang penting dalam pengurusan sumber manusia dalam organisasi, dan pengurusan ini telah berevolusi apabila setelah berlakunya pandemik COVID-19, dan di mana perkembangan teknologi semakin meluas dan penggunaannya bukan tertumpu saja dalam sektor industri, otomotif dan sebagainya, tetapi juga sektor pendidikan. Jadi perkembangan ini telah menyebabkan EHRM berevolusi kepada EHRM, di mana ia mengurus sistem penggajian, sistem penilaian prestasi pekerja dalam organisasi tersebut. Jadi dalam sektor pendidikan ni, dia merangkumi banyak aspek, termasuk sistem pembelajaran murid dan sistem pengurusan organisasi dalam pentadbiran di sekolah tersebut. Assalamualaikum, nama saya Uwais Junaid bin Sajer, memegang kad matriks BA22160875. Hari ini saya akan membentangkan 2.0, yaitu metodologi penyelidikan. Metodologi ini bertujuan menghasilkan kajian yang berkesan dengan menggunakan reka bentuk alat pengumpulan data dan kaedah analisis yang teratur. Seterusnya 2.1, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah kajian case, meneliti satu organisasi untuk memahami pelaksanaan sistem pengurusan maklumat sebelum dan selepas pandemik COVID-19. Pendekatan ini membantu mengenal pasti perbezaan dan persamaan dalam tema kajian. 2.2, instrumen kajian. 3 instrumen utama digunakan. Yang pertama, analisis dokumen, yaitu mengkaji laporan polisi dan garisan panduan organisasi bagi mengenal pasti perubahan atau kesinambungan sistem pengurusan maklumat. Assalamualaikum, nama saya Uwais Junaid bin Sajer, memegang kad matriks BA22160875. Saya akan membentangkan 2.0, yaitu metodologi penyelidikan. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek tertentu mengikut disiplin yang teratur dipanggil metodologi. Tujuan kami adalah untuk menghasilkan kajian yang baik, untuk memastikan keputusan kajian berkesan. Pengkaji menggunakan teori dan kaedah penyelidikan. Oleh itu, pengkaji membincangkan reka bentuk kajian, alat yang digunakan, dan kaedah analisis data untuk menjawab persoalan kajian. Oke, seterusnya 2.1, reka bentuk kajian. Kajian ini direka bentuk untuk menjadi kualitatif dan menggunakan kaedah kajian case. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang cara satu organisasi terpilih melaksanakan sistem pengurusan maklumat sebelum dan selepas pandemik COVID-19. Melalui analisis data mengenai amalan sebenar dalam organisasi yang dikaji, reka bentuk kajian ini membolehkan penyiasat mencari perbezaan dan persamaan antara tema yang ditemui. Seterusnya 2.2, instrumen kajian. Instrumen kajian merujuk kepada alat yang digunakan untuk mengumpul data berkaitan persoalan kajian. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan 3 jenis instrumen utama, yaitu instrumen pertama ialah analisis dokumen. Dokumen berkaitan seperti laporan tahunan, polisi pengurusan maklumat, dan garis panduan operasi organisasi sebelum dan selepas pandemik dikaji secara mendalam. Dokumen ini membantu pengkaji mengenal pasti perubahan atau kesinambungan dalam pelaksanaan sistem pengurusan maklumat. Instrumen kajian kedua yang digunakan ialah temu bual semi struktur. Temu bual semi struktur digunakan untuk mendapatkan pandangan daripada informan yang terlibat secara langsung dalam pengurusan maklumat. Soalan temu bual disusun berdasarkan tema-tema penting yang dikenal pasti, termasuk pengalaman mereka sebelum dan selepas pandemik serta impak pandemik terhadap amalan sistem pengurusan maklumat. Instrumen yang terakhir ialah pemerhatian tidak berstruktur. Pemerhatian dilakukan untuk merekodkan penggunaan sistem pengurusan maklumat dalam operasi harian organisasi. Pemerhatian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perubahan atau penambahbaikan dalam sistem yang digunakan.
Metodologi ini memastikan data yang diperoleh sesuai untuk menjawab persoalan kajian. Itu sahaja dari saya, sekian, terima kasih. Oke, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan amalan sistem pengurusan sumber manusia HRM dalam sektor pendidikan dalam masa pra-pandemik. Jadi dalam masa ini pengurusan HRM penggunaannya adalah secara terhad, di mana penggunaan teknologi itu adalah half-half. Ia merangkumi proses pengambilan guru, penempatan dan kekitangan, dan proses pengambilan guru dan kekitangan akademik ni dia dilakukan secara bersemuka melalui prosedur tradisional seperti temuduga dan ujian untuk memastikan calon punya kelayakan yang sesuai. Jadi dalam hal ini pengambilan dan penempatan kekitangan dia mempengaruhi sistem pembelajaran pelajar dalam kelas. Hal ini disebabkan kerana kelayakan seseorang guru tu dia mempengaruhi cara guru tersebut, cara proses pembelajaran guru tersebut dalam kelas. Ini mempengaruhi tahap kefahaman murid terhadap subjek yang dipelajari, dan dalam EHRM ia menekankan aspek-aspek kelayakan yang penting nih, yang cukup untuk seseorang guru tu menjadi kaki tangan dalam sekolah tersebut. Seterusnya adalah penggunaan teknologi semasa pra-pandemik. Okey, penggunaan teknologi pada masa pra-pandemik ini dia juga terhad bukan seperti yang pasca pandemik, di mana penggunaan teknologi dan sistem pembelajaran yang digunakan oleh pelajar adalah seperti Moodle, Google Classroom dan Edmodo untuk pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Dan sistem yang digunakan untuk menguruskan guru, tenaga kerja guru di sekolah Muhibah, SMK Muhibah adalah sistem maklumat pengurusan sumber manusia SIM-SM yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Dan sistem ini digunakan untuk mengurus data-data pekerja yakni guru, seperti gaji, penilaian prestasi guru dan sebagainya. Seterusnya, dapatan dan perbincangan. Untuk pasca pandemik COVID-19 telah membawa perubahan besar kepada sistem pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan, terutamanya peranan dan tanggungjawab guru yang penting dalam memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran terus dilaksanakan. Pasca pandemik ini menunjukkan kita akan kemunculan kaedah pendidikan baru dalam sistem pendidikan yang masih diterapkan, iaitu di mana kaedah pengajaran dan pembelajaran secara atas talian masih digunakan sehingga pada masa kini. Pandemik COVID-19 telah membawa perubahan yang perlu disesuaikan dalam sektor pendidikan, khususnya SMK Muhibah Sandakan Sabah secara drastik. Penyesuaian kepada perubahan ini ialah bagi memastikan tidak ada pelajar yang tertinggal akan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, dan juga memastikan komitmen sedia ada tenaga pengajar tidak berkurang untuk mengajar seperti biasa. Seterusnya, pandemik COVID-19 juga telah mempengaruhi amalan sistem pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan melalui penggunaan teknologi untuk pengurusan staf. Penggunaan teknologi untuk pengurusan staf ini ialah melalui peralihan sistem kehadiran secara tradisional atau manual kepada sistem secara dalam talian bagi menguruskan data perkhidmatan guru, kehadiran dan juga tugas mereka sebagai pengajar. Sistem pengurusan staf secara atas talian ini membolehkan pentadbir sekolah untuk sentiasa dapat memantau kehadiran dan juga tugas guru dengan lebih efektif dan tepat. Penggunaan sistem pengurusan staf dan aplikasi komunikasi membolehkan guru dan juga pihak pentadbir untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan berkesan walaupun guru-guru bekerja di lokasi yang berbeza-beza. Perubahan pertama yang dilaksanakan dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru sebagai seorang cikgu ialah melalui penggunaan alat teknologi untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Guru terpaksa beralih dari kaedah pengajaran di bilik darjah kepada kaedah pembelajaran jarak jauh melalui penggunaan platform digital seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet, Zoom dan lain-lain. Kepentingan akan penggunaan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet dan
serta Zoom dapat memastikan kelancaran pelaksanaan pengurusan staf dan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah khususnya SMK Muhibah Sandakan Sabah melalui aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram yang membolehkan guru untuk dapat berkomunikasi dengan ibu bapa dan pelajar secara cepat untuk menyampaikan maklumat penting, manakala aplikasi seperti Google Meet dan Zoom pula memastikan kelancaran untuk perbincangan, mesyuarat guru dan sesi pembelajaran. Aplikasi seperti Facebook, Instagram dan TikTok juga digunakan bagi tujuan pembelajaran yang mana perlu digunakan dengan betul kerana aplikasi ini boleh melalaikan jika tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum, hari ini saya akan membentangkan kesan tema pada tahun 1983 hingga 2017 dalam konteks pelaksanaan amalan sistem pengurusan maklumat di SMK Muhibah Sandakan. Yang pertama, competitive advantage pada tahun 1983 hingga 1999, yaitu era awal teknologi. Pada tempoh awal, SMK Muhibah mungkin tidak mempunyai akses kepada teknologi yang canggih untuk pengurusan maklumat. Oleh itu, keunggulan kompetitif lebih bergantung kepada kaedah pengajaran tradisional dan pengurusan akademik yang dijalankan secara manual. Rekod pelajar, prestasi, dan pengurusan sekolah adalah bersifat konvensional dengan data disimpan dalam bentuk fizikal dan menggunakan aplikasi asas seperti spreadsheet. Seterusnya, keunggulan kompetitif pada masa ini lebih bergantung kepada keupayaan guru dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan serta penglibatan pelajar dalam aktiviti luar dan kokurikulum. Seterusnya yaitu Human Resource Information System pada tahun 1983 hingga 1999. Era pengurusan sumber manusia di SMK Muhibah berkemungkinan besar menggunakan kaedah manual sepenuhnya. Semua rekod berkaitan kaki tangan seperti maklumat kehadiran, jadwal kerja, rekod cuti, dan penilaian prestasi disimpan secara fisikal dalam buku rekod atau file kertas. Dalam era ini, pengurusan sekolah dan kaki tangan pentadbiran perlu melakukan banyak tugas secara manual, termasuk penyimpanan rekod, data seperti maklumat pribadi guru dan staf sokongan direkodkan dalam bentuk tulisan tangan atau menggunakan mesin type. Dengan perkembangan teknologi maklumat dan komputer pada awal tahun 2000-an, SMK Muhibah mungkin lebih beralih kepada penggunaan sistem HRIS asas. Peralihan ini membawa perubahan besar dalam pengurusan sumber manusia dilakukan dengan beberapa ciri penting termasuk otomasi rekod data. Data kaki tangan mulai disimpan secara elektronik. Dan yang terakhir, performance management pada tahun 1983 hingga 1999, pengurusan presentasi di SMK Muhibah kemungkinan lebih berfokus kepada penilaian presentasi pelajar melalui pemeriksaan dan pencapaian akademik secara langsung. Pengurusan presentasi guru pula lebih bergantung kepada pemerhatian langsung dan penilaian berdasarkan tugas atau kehadiran. Sistem penilaian yang digunakan pada masa ini adalah lebih subjektif dan tidak begitu bergantung kepada data. SMK Muhibah mungkin mula menggunakan sistem penilaian yang lebih sistematik dengan pengumpulan data presentasi pelajar yang lebih terperinci dan berperingkat. Semua pengurusan dilakukan secara manual. Hal ini kerana tiada pendedahan tentang teknologi dan juga tiada mempunyai satu situasi di mana teknologi adalah penting untuk memudahkan pengurusan sekolah. Pada tahun itu juga di mana pihak kerajaan secara berperingkat memperluaskan penggunaan teknologi di sektor sekolah terutamanya sektor kerajaan. Semasa pandemik iaitu COVID-19, akibat sekolah diarahkan tutup, SMK Muhibah Sandakan terpaksa melakukan segala urusan apabila pendidikan dilakukan secara talian dan juga pentadbiran dijalankan secara talian. Keperluan sistem pengurusan maklumat yang kukuh untuk menjaminkan pembelajaran yang berterusan dan juga operasi sekolah yang berkesan telah didedahkan pada masa itu. Sejak itu, SMK Muhibah mengalami kesukaran untuk mengendalikan segala urusan sekolah termasuk proses mengajar dan juga proses belajar dalam talian. Hal ini kerana dikatakan bukan semua murid di sekolah tersebut mempunyai akses internet yang kukuh dan juga
tiada mempunyai peralatan elektronik seperti komputer riba, tablet ataupun telefon pintar untuk proses pembelajaran atau lain-lain. Penggunaan sistem pengurusan maklumat di sekolah mengalami perubahan yang sangat mendadak dan ketara semasa wabak COVID-19. Pada tahun 2020 hingga 2021, pelajar, pengajar dan juga pentadbir di sekolah SMK Muhibah Sandakan terpaksa beralih kepada pembelajaran dan pengurusan dalam talian kerana penutupan institusi lain yang mendadak. Pelajar menghadapi banyak kesukaran, terutamanya mereka yang tinggal di lokasi yang terperinci mempunyai masalah untuk mengakses internet. Selain itu, beban guru meningkat akibat peralihan ini kerana mereka perlu belajar cara menggunakan sistem pengurusan pembelajaran seperti bilik darjah Google dan juga pasukan Microsoft, penyelia kelas dalam talian dan juga menilai tugasan digital menggunakan beberapa alat pembelajaran. Contohnya di 5 garanti turut diberikan kepada kanak-kanak isi rumah yang rendah iaitu B40. Menjelang 2021, pembelajaran hybrid yang menegakkan arahan secara bersemuka dan juga ada yang di dalam talian telah mengukuhkan sistem pengurusan maklumat. Pengurusan sistem maklumat di sekolah SMK Muhibah juga menjadi satu aspek yang penting dalam operasi harian pada tahun 2022. Bagi proses pengurusan kerja kumpulan pula, konflik yang pertama ialah jurang kemahiran teknologi digital dalam penyelesaian prosedur kerja baharu. Hal ini kerana tidak semua guru atau pihak pentadbir memiliki kemahiran dalam menggunakan platform digital bagi menyelesaikan tugasan atau melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah yang menyebabkan kaki tangan menghadapi kesukaran terhadap perubahan mendadak ini. Penyelesaian kepada konflik ini ialah melalui peranan pihak atasan atau pihak pentadbir dalam memastikan guru-guru mendapat bimbingan melalui komunikasi yang jelas dan juga penyediaan sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan guru terhadap perubahan prosedur kerja yang baharu. Pemantauan terhadap pendidik juga perlu dilaksanakan bagi menyelesaikan sebarang masalah teknikal yang timbul. Kedua, pengurusan maklumat dan komunikasi juga merupakan antara konflik dalam proses pengurusan kerja kumpulan, khususnya di SMK Muhibah Sandakan Sabah. Hal ini kerana pandemik COVID-19 menyebabkan peralihan dari sistem pendidikan secara manual kepada sistem digital yang telah menimbulkan cabaran terhadap keberkesanan penyampaian maklumat dalam kaki tangan dan juga komunikasi. Penyelesaian kepada konflik ini ialah melalui pengoptiman proses kerja. Ini bagi memastikan proses kerja melalui penggunaan teknologi digital adalah jelas dan dapat membantu dalam mengurangkan kekeliruan dalam kalangan pendidik. Tambahan pula, saluran komunikasi yang sesuai juga perlu digunakan agar proses pengurusan kerja kumpulan berjalan dengan lancar seperti WhatsApp, Telegram dan aplikasi yang lain-lain. Okey, untuk kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, sistem pengurusan maklumat MIS di SMK Muhibah Sandakan telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan pendidikan melalui transformasi digital dan adaptasi secara pandemik dengan menggabungkan teknologi seperti HRIS, eHRM dan digitalisasi di sekolah ini telah menyesuaikan diri dengan cabaran era pandemik serta meningkatkan kualiti pengurusan data dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, cabaran seperti kekangan teknologi dan literasi digital memerlukan perhatian berterusan. Oleh itu, berbagai pihak harus bertanggung jawab dan bekerjasama agar pentadbiran sekolah meluaskan program latihan digital untuk kaki tangan dan memastikan infrastruktur teknologi yang lebih baik terus memanfaatkan MIS sebagai alat strategik untuk pengurusan pendidikan yang mapan dan inovatif, bukan sahaja dari sektor pendidikan serta sektor-sektor yang lain. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.